Rumah percuma untuk golongan miskin dan miskin tegar itu teras intervensi program Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ. Lebih menarik, bermula tahun ini, kuota rumah di kesemua 73 kawasan DUN ditambah daripada 20 kepada 40 buah. Wartawan Maznan Yunus ada butirannya. Macam mimpi kan, tiada rumah, tiba-tiba berdiri satu buah rumah. Yang bilang orang, kalau ikut macam kita ni kan, yang bilang orang kemampuan tu memang susah. Tak dapat untuk membina sebuah rumah tu bukan senang. Tapi bila dapat satu rumah macam begini, ya Allah ya Tuanku, susahlah saya mau cakap cik, memang syukurlah, Alhamdulillah. Disandarkan misalnya 700 buah rumah SMJ diperuntukkan bagi tempoh 2022 hingga 2025. Daerah ini mempunyai 7 kawasan DUN iaitu Tanjung Papat, Elopura, Sungai Sibuga, Sungai Mandela, Gunggung, Sekong dan Karamunting. Pada tahun ini, kerajaan telah membuat keputusan meningkatkan peruntukan itu sebanyak 1 DUN 40 buah rumah, menjadikannya sebanyak 280 buah rumah, dan jumlah keseluruhan untuk tempoh 4 tahun ini sebanyak 700 buah rumah. Dan penambahan ini tentunya akan membantu lebih banyak lagi golongan yang memerlukan rumah SMJ seperti DUN N53 Sekong yang paling banyak berdaftar di dalam IKASI. Bagi penerima kalangan orang kurang upaya OKU, inisiatif Rumah Mesra SMJ ini ibarat satu rahmat. Banyak beza lah. Sini memang selesa sebab memang khas OKU kan dorang bikin. Memang istimewa lah, saya rasa memang selesa lah. Sama saya mandi senang, keluar rumah senang. Sekarang saya rasa syukur seperti istana bagi saya. Alhamdulillah dapat berteduh bersama anak, walaupun saya bergelar sebagai bapa tunggal dan seorang OKU. Sekarang saya sudah merasa dapat meringankan beban. Bantuan percuma ini juga secara tidak langsung membantu golongan miskin keluar daripada belenggu kemiskinan tegar. Ianya bukan saja meringankan, malahan dia juga memberikan satu impak yang positif kepada orang-orang susah keluar daripada golongan IKAS ini. Kita berharap penerima rumah SMJ ini akan dapat lebih mensejahterakan hidup keluarga yang dibantulah. Jadi ini harapan kita bersama. Yang paling penting pada kita keselesaan mereka. Setakat ini, 183 penerima di daerah Sandakan sudah mendapat kunci rumah masing-masing. 3,000 lagi rumah SMJ akan diberikan kepada ketua keluarga yang layak pada tahun ini. Ini membuktikan kerajaan negeri sentiasa komited untuk membasmi kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat yang tidak berkemampuan memiliki rumah sendiri. Maznan Yunus, RTM. Baik saudara, perkembangan banjir di Sabah antara fokus negeri di bawah Bayu. Laporannya kita langsung bersama Enisia Daulus di Kota Kinabalu. Teruskan, Anne. Ya, Ifah, penduduk di daerah Beaufort dinasihati untuk berpindah segera ke Pusat Pemindahan Sementara PPS sebelum rumah dinaiki air. Adun Klias Datuk Isnin Aliasni berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan penduduk selain memudahkan agensi berkaitan melaksana kerja-kerja penyelamatan. Saya minta tolonglah. Kalau sudah keadaan terlalu membahaya, tolonglah jangan tunggu. Jangan tunggu sampai keadaan segitu. Sebab petugas-petugas kita pun, mereka pun penat, keletihan seharian dalam keadaan sekarang bulan puasa. Jadi kita akan timbang sama-sama. Datuk Isnin ditemui RTM ketika lawatan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Adun Banir di Beaufort.
Setakat pukul 4 petang, lebih 270 penduduk dari beberapa buah kampung terjejas banjir. Antaranya Kampung Bakalau, Kampung Padas Valley, Kampung Lumatai, Batu 60 dan Kampung Bangkalalak. Jalan menghubungkan Keningau Tenem di kilometer 151.300 tidak dapat dilalui buat masa ini susulan tanah runtuh di kawasan berkenaan semalam. Jabatan Kerja Raya JKR Sabah dalam kenyataan memaklumkan penutupan jalan itu dibuat atas faktor keselamatan susulan kejadian tanah runtuh akibat hujan berterusan. Tinjauan RTM di lokasi kejadian mendapati ketika ini pihak berkuasa giat menjalankan kerja-kerja pemantauan serta penyediaan laluan lencongan di bahu jalan. Sebagai alternatif, pengguna jalan raya disarankan menggunakan laluan jalan Tenom Sepitang melalui Sepitang bagi meneruskan perjalanan mereka. Sehubungan itu, semua pengguna jalan raya dinasihati merancang perjalanan dengan lebih awal dan sentiasa berhati-hati di jalan raya. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP sedia bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM untuk mengasah bakat belia dan remaja yang ditempatkan di rumah kebajikan. Menterinya Datuk Iwan Benedict mengalu-alukan cadangan daripada pusat kebajikan khususnya rumah kanak-kanak untuk mengenal pasti penghuni yang mempunyai minat dan potensi dalam bidang keusahawanan. Menurut Datuk Iwan, kementeriannya menyediakan pelbagai skim keusahawanan termasuk skim tunas usahawan belia bagi membantu golongan muda membangunkan kemahiran perniagaan mereka. Beliau berharap inisiatif seumpama dapat memberi manfaat jangka panjang kepada penghuni rumah kanak-kanak dan membantu mereka membina masa depan lebih cerah dalam bidang keusahawanan. Saya mengalu-alukan cadangan daripada pengetua rumah kanak-kanak ini kalau bakat dan minat itu dapat digilap ataupun dapat dibangunkan sepanjang mereka berada di rumah kanak-kanak ini dengan ketersediaan skim itu tunas usahawan belia, kita boleh memberi pertimbangan yang sewajarnya. Jadi antara fokus kita sudah tentu untuk membangunkan keusahawanan di kalangan belia. Beliau ditemui pemberita selepas Majlis Jangkauan Komuniti Madani program penyerahan sumbangan dan bazar kasih Ramadan di Rumah Kanak-Kanak Kota Kinabalu Beringges dipapar. Dalam majlis ini, Bank Rakyat menerusi program tanggungjawab sosial korporat menyalurkan sumbangan RM10,000 kepada Rumah Kanak-Kanak Kota Kinabalu dan RM6,000 kepada Rumah Anak Yatim As-Sakinah. Kementerian Kewangan Negeri akan memantau perkembangan pelaksanaan pembangunan yang diperuntukkan kepada setiap DUN Sabah menerusi Belanjawan Sabah 2025 yang diumumkan tahun lepas. Menterinya Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata agihan peruntukan berjalan lancar. Justru semua wakil rakyat terlibat perlu memanfaatkan sebaiknya peruntukan tersebut dan elakkan ketirisan. Dia berjalan dengan baik, khususnya semua peruntukan bagi ahli aduan di setiap DUN lah. Walaupun kita distribusilah kepada semua adun yang layak supaya dia boleh digunakan di semua kawasan DUN lah. Datuk Masidi yang juga adun keranaan ditemui RTM ketika majlis berbuka puasa bersama warga ibu pejabat polis daerah IPD Ranau dan masyarakat setempat. Dalam pada itu, semua pegawai daerah diingatkan sentiasa memantau pelaksanaan pembangunan di kawasan masing-masing agar manfaat pembangunan dapat dinikmati rakyat dengan sepenuhnya. Dalam majlis ini, Datuk Masidi menyalurkan lebih RM100,000 untuk kegunaan baik pulih, naik taraf dan aktiviti IPD Ranau. Ia termasuklah baik pulih dan naik taraf Dewan Serbaguna serta pemasangan alat pendingin udara. Turut disalurkan dana RM10,000 kepada Persatuan Keluarga Polis Perkep Ranau untuk melaksana lebih banyak program bersama masyarakat. Hospital Kudat menerima sumbangan pelbagai bentuk kemudahan bernilai hampir RM100,000 sempena hari kedua eksersis Perlis Kes Sabah X Perbah 2025. Penyerahan sumbangan disaksikan Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail. Tuanku Syed Faizuddin turut berkenan melawat beberapa fasiliti hospital termasuk unit perubatan transfusi Tuanku Syed Putra, ward bersalin, ward kanak-kanak dan unit hemodialisis.
Dalam titah baginda menekankan bahawa dunia tanpa sempadan serta kemajuan pesat dalam bidang perubatan membawa cabaran besar kepada industri kesihatan, terutama dalam menghadapi kekurangan sumber manusia dan peralatan. Justru bagi memastikan kualiti perkhidmatan yang optimal, semua fasiliti kesihatan perlu memberi perhatian kepada 4 aspek utama iaitu kepimpinan tulen, sistem pengurusan efektif dan berintegriti, pengurusan risiko yang berkesan serta sistem komunikasi yang sistematik. Sistem maklum balas juga penting bagi memastikan perkhidmatan kesihatan sentiasa ditambah baik secara berterusan. Dalam majlis berasingan, Tuanku Syed Faizuddin turut melancarkan majlis Perlis Food Promotion untuk mempromosikan masakan Perlis iaitu kurma daging Perlis dan gulai tulang dengan rebung. Baginda turut menyampaikan cendera kenangan kepada para peserta yang membantu menjayakan program EKS Perbah kali ini. Peniaga bazar diingatkan mengutamakan aspek kebersihan dalam penyediaan juadah berbuka puasa sepanjang bulan Ramadan ini. Adun membakut Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ia penting bagi mengelak makanan tercemar sehingga menjejaskan kesihatan pengguna. Selain itu, beliau menyarankan peniaga di daerah Membakut untuk mendaftar dalam jaringan usahawan Membakut yang telah diperkenal awal tahun ini. Saya minta mereka berdaftar di dalam jaringan ini karena ini untuk memberikan mereka maklumat atau mana-mana bantuan daripada kerajaan kita akan dapat salurkan melalui jaringan usahawan Membakut ini. Datuk Arifin ditemui RTM selepas majlis penyerahan sumbangan kepada usahawan Membakut. Seramai 100 usahawan dan peniaga bazar menerima bantuan wang tunai RM200 daripada Adun Membakut. Ia bagi membantu mereka memulakan perniagaan dan menambah baik perniagaan masing-masing. Sementara itu, mereka yang ditemui menzahirkan rasa syukur atas sumbangan yang diberikan. Saya sebagai peniaga bazar Ramadan mengucapkan ribuan berbanyak terima kasih kepada YB kita kerana memberi sedikit sumbangan untuk kami. Jadi kami pun berharap mungkin akan datang pun YB dapat beli bantuan seperti ini juga. Untuk meringankan sedikitlah, macam hari ini kan hujan. Jadi mungkin orang pun kuranglah hari ini. Jadi baguslah dapat bantuan tu. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu kembali bersama Ifa Hazim untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Ifa. Baik, terima kasih Anne.